Selamat sejahtera kepada Dr. Nur Alam Shah dan rakan sekalian. Nama saya ialah Siti Dia Aisyah Budi Hasbi yang merupakan Ketua Kumpulan 19. Hari ini kami akan membentangkan tentang isu penggunaan media sosial. Saya Nur Hidayah akan membentangkan pengenalan media sosial. Media sosial adalah platform atau teknologi yang digunakan untuk berhubung jarak jauh, berkongsi maklumat dan mencari maklumat berasaskan komputer dan jaringan internet. Contoh platform media sosial yang sering digunakan pada masa kini adalah seperti email, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook dan Telegram. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatia Binti Sofian dan sekarang saya akan menerangkan tentang perkembangan media sosial. Media sosial mulanya diperkenalkan pada tahun 1978 iaitu melalui kaedah papan buletin elektronik. Kemudian pada tahun 1995, GeoCities mula diperkenalkan. GeoCities merupakan web hosting di mana ia menyimpan data-data maklumat pengguna dan pengguna boleh mengakses maklumat tersebut di mana jua dan pada bila-bila masa saja. Pada tahun 1997, barulah medium media sosial pertama dilancarkan iaitu 6degrees.com. Pada tahun 1999 pula muncul satu lagi laman sosial iaitu Blogger. Setelah memasuki era 2000-an, trend media sosial mula meningkat. Terdapat banyak media sosial yang dihasilkan pada era 2000-an dan ianya sangat mudah diakses pada masa kini kerana kita telah memiliki teknologi yang canggih supaya pengguna boleh mengakses media sosial mereka di mana jua dengan pantas dan efisien. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuri Izzati binti Muhammad dan saya akan membentangkan tajuk pengguna media sosial. Media sosial merupakan perantara yang amat relevan untuk komunikasi pada masa kini. Tahukah anda bahawa Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai ramai pengguna media sosial? Rakyat Malaysia menggunakan media sosial sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Selama 86% atau lebih kurang 28 juta penduduk Malaysia merupakan pengguna media sosial yang aktif. Pandemik COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia telah menyebabkan pelbagai sektor untuk mengadaptasi norma baru iaitu bekerja di rumah secara atas talian. Salah satu sektor yang menggunakan media sosial secara aktif semasa pandemik ini ialah sektor pendidikan. Media sosial tidak lagi terhad hanya kepada orang yang bekerja. Pelajar dan guru menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan lain-lain untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Selain itu, sektor perniagaan juga menggunakan media sosial. Majoriti perniagaan telah bertukar kepada mod atas talian melalui aplikasi seperti Foodpanda, Grab serta Shopee untuk mempromosi serta meningkatkan penjualan produk. Assalamualaikum, nama saya Nur Atila binti Muhammad. Media sosial telah mempengaruhi banyak perkara dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya dan juga telah memberi kesan kepada etika dan peradaban. Isi utama yang akan saya sampaikan untuk kebaikan media sosial ini adalah media sosial sebagai alat perhubungan. Yang pertama sekali ialah umum mengetahui media sosial boleh dijadikan sebagai medan perkongsian ilmu dan maklumat yang bermanfaat. Ramai mengetahui tentang situasi banjir yang berlaku pada 18 Disember lalu di Selangor. Hal ini diketahui ramai dengan adanya medium media sosial. Antara medium yang paling aktif dan laju seperti yang kita ketahui adalah Twitter. Di situ, ramai telah berkongsi akan keadaan semasa yang berlaku di sesuatu tempat tersebut yang telah meraih perhatian ramai. Kedua ialah sebagai alat perhubungan jarak jauh. Pada era yang semakin pesat kini, masyarakat sering sibuk dengan urusan kerja yang tidak henti dan memaksa mereka untuk merantau jauh dari pangkuan keluarga yang tersayang. Dengan adanya media sosial dan media massa, mereka boleh melakukan panggilan video untuk mengubati perasaan rindu kepada orang tersayang. Ini telah memberi kesan yang positif. Seterusnya adalah memudahkan urusan harian. Dengan wujudnya media sosial dan media massa pada masa kini, masyarakat dapat menjimatkan lebih banyak masa. Sebagai contoh, pada masa kini terdapat banyak aplikasi yang membolehkan pengguna untuk membeli barang di atas talian. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syamimi binti Muhammad Khairul. Hari ini saya akan bentangkan kesan baik terhadap media sosial iaitu perniagaan di atas talian. Teknologi memainkan peranan penting dalam perniagaan.
Sudah bertahun-tahun media sosial digunakan bagi tujuan perniagaan. Hari ini saya akan huraikan dua kelebihan perniagaan atas talian. Pertama adalah penjimatan kos. Penggunaan platform media sosial dalam perniagaan dapat membantu peniaga menjimatkan kos dari segi pengeluaran modal. Ini kerana peniaga tidak perlu mengeluarkan kos modal yang tinggi bagi tujuan pemasaran. Peniaga juga dapat menjimatkan kos sewa premis perniagaan dan kos gaji pekerja. Seterusnya adalah peniaga dapat meluaskan perniagaan ke seluruh dunia. Dengan penggunaan media sosial pada masa kini, peniaga dapat mengembangkan perniagaan mereka dengan lebih luas. Contoh platform media sosial yang banyak digunakan bagi tujuan perniagaan antaranya ialah Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Justru itu, media sosial memberi kesan yang baik terhadap perniagaan atas talian. Kesan baik penggunaan media sosial seterusnya adalah media sosial boleh dijadikan sebagai medium pembelajaran. Media sosial boleh membantu pelajar untuk berinteraksi dengan pendidik dan dari situ mereka boleh belajar adab pergaulan yang dengan hormat. Salah satu contoh aplikasi media sosial adalah aplikasi WhatsApp, iaitu aplikasi mesej mudah alih yang kerap digunakan oleh pendidik untuk memberikan tugasan dan arahan kepada pelajar. Pelajar juga boleh belajar bahan tambahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka melalui aplikasi YouTube yang merupakan laman web untuk mengkongsikan video, melihat video dan mengulas tentang video. Pelajar boleh mempelajari adab pergaulan yang formal dari melihat video yang berfaedah kerana ia sering digunakan oleh para pengajar yang memuatkan naik video mereka di YouTube. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amizul Azizi. Saya akan menerangkan kesan baik media sosial, iaitu berkongsi maklumat. Media sosial ini boleh memberi kesan yang baik dan bermanfaat kepada kita seperti menambah pengetahuan dan maklumat semasa. Hal ini dapat dilihat apabila kebanyakan akhbar utama negara kita seperti berita harian, utusan metro dan lain-lain mempunyai akaun Facebook, Twitter dan Instagram untuk menyampaikan berita dalam talian kepada pembaca. Media sosial ini juga boleh dijadikan tempat bertukar pandangan, cadangan dan berkongsi maklumat ataupun ilmu. Perkongsian ini tidak terhad kepada penulisan saja, malah pendekatan seperti video kini menjadi tumpuan masyarakat. Media sosial ini boleh dijadikan sebagai pemberi amaran. Pengawasan media sosial dalam bentuk amaran boleh digunakan ke atas sesuatu insiden bencana alam serta musibah yang melanda. Di samping itu, pengguna media sosial yang bijak haruslah menapis terlebih dahulu sesuatu maklumat yang dikongsikan. Pada masa ini, banyak maklumat yang dikongsikan oleh pengguna media sosial yang lain sehingga tular. Namun akhirnya didapati maklumat itu bukan saja palsu, malah mengelirukan. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak haruslah berhati-hati apabila mendapat sesuatu maklumat ataupun berita yang dikongsikan melalui mana-mana pihak. Selamat sejahtera. Nama saya Nusyaz bin Afikah binti Abdullah, Matric ID 76321. Saya akan membentangkan tentang kesan buruk penggunaan media sosial dari aspek pengaruh budaya barat. Dari segi fashion, kebanyakan masyarakat tempatan lebih memilih untuk mengikuti fashion barat yang berunsurkan pemakaian yang terdedah yang sememangnya mempamerkan imej yang tidak senonoh, sehingga baju tradisional yang dibanggakan oleh masyarakat tempatan semakin dipinggirkan. Dari segi pertuturan pula, budaya barat menyebabkan masyarakat tempatan terbiasa mencampur adukkan bahasa barat dengan bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, berleluasanya penggunaan bahasa kesat, jelek dan pelbagai lagi dalam media sosial menyebabkan masyarakat, terutama golongan remaja, mudah terpengaruh dengan penggunaan bahasa yang tidak sopan. Budaya barat juga banyak mempengaruhi sosial budaya tempatan.
Misalnya, terdapat golongan yang menggunakan media sosial sebagai medium untuk menyebarkan dan menghasut masyarakat tempatan tentang ideologi LGBT, yakni lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Menyokong dan menggalakkan ideologi ini bukan sahaja tidak secocok dengan Islam, malah tidak selari dengan budaya timur masyarakat negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narshalani Zusni dan sekarang saya akan membentangkan mengenai keburukan media sosial. Walaupun banyak kebaikan media sosial, ada yang menggunakannya dengan salah. Antaranya ialah penipuan cyber. Penipuan cyber ialah penipuan yang berlaku dengan menggunakan alat seperti komputer dan menjadikan alamat cyber sebagai tempat untuk menjalankan aktiviti jenayah dan berbeza dengan jenayah penipuan yang tidak menggunakan komputer. Antaranya ialah phishing. Phishing adalah aktiviti jenayah yang digunakan untuk mencuri data pengguna. Mereka menyamar sebagai seorang yang boleh percayai, menipu mangsa dengan menghantar email yang mengandungi pautan yang membolehkan menjadi ini untuk mendapatkan maklumat pribadi mangsa. Mangsa phishing tidak mengira umur kerana ada yang berumur lingkungan 30 atau 20 yang terkena aktiviti ini. Dan seterusnya ialah penipuan pembelian dalam talian. Dengan mengambil kesempatan dalam perkembangan teknologi jual beli, penipuan ini sering digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Penipuan pembelian dalam talian adalah apa-apa tingkah laku atau dan pernyataan niat tidak jujur pihak peniaga terhadap pengguna melalui medium internet apabila pengguna membuat suatu pembelian bagi mendapatkan sesuatu barangan yang telah dijanjikan dan sempurnakan melalui pembayaran. Seterusnya, dan akhir sekali iaitu penyebaran berita sosial. Pada era pandemik ini, informasi yang salah banyak disebarkan yang boleh menyebabkan kematian. Ini kerana kurang kepercayaan terhadap penemuan saintifik. Apa itu berita palsu? Berita palsu boleh ditafsirkan sebagai apa-apa berita, maklumat dan data dan maklumat yang sebahagiannya atau keseluruhan adalah palsu yang boleh menggambarkan perkataan ataupun idea. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila binti Yusuf dari Kumpulan 19 akan membentangkan kesan media sosial ke atas kesihatan mental. Kesihatan mental merupakan kekuatan seseorang individu untuk berdaya tindak akan tekanan hidup, bekerja dengan produktif dan dapat membantu masyarakat. Menurut kajian, penggunaan media sosial boleh menyebabkan tekanan, kemurungan, kecelaruan panik, gangguan tidur dan kebimbangan yang berlebihan. Perasaan takut juga timbul apabila ketinggalan daripada perkembangan semasa dan apabila melihat kehidupan orang lain lebih menyeronokkan dan produktif yang mengakibatkan individu itu membandingkan kehidupan mereka sehingga mengurangkan keyakinan diri. Seterusnya, media sosial boleh membawa kepada kes buli cyber. Buli cyber merupakan perbuatan menakutkan, memalukan atau mengancam seseorang melalui media sosial. Platform ini dijadikan tempat untuk menyebar fitnah, berita palsu dan meninggalkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan individu lain. Assalamualaikum, saya Muhammad bin Soekarno akan membentangkan isi penyalahgunaan media sosial dalam masyarakat terkini. Masyarakat kini telah terdedah dengan pelbagai media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram dan lain-lain. Tanpa disedari, mereka telah menyalahgunakan media sosial. Salah satunya adalah aktiviti pembulian cyber. Akhir-akhir ini, pembulian cyber semakin menular dan mangsa kebanyakan di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Seterusnya, media sosial juga telah membuat ramai pengguna-pengguna media sosial menjadi leka dan lalai dengan dunia maya. Hal ini menyebabkan pengguna-pengguna tidak fokus dengan pekerjaan yang utama, seperti tidak membuat kerja sekolah, tidur lewat, menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan banyak lagi. Di samping itu, pengguna-pengguna media sosial mudah terjebak dengan penipuan cinta atas talian atau dikenali sebagai love scam yang bermotifkan untuk menipu dan mendapatkan duit daripada mangsa dengan cara memerangkap mangsa dengan pujuk rayu dan ayat-ayat cinta. Hai, nama saya Muhammad Hafiz dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan yang kita dapat daripada isu penggunaan media sosial. Konklusinya, media sosial seharusnya digunakan secara beretika dan berhemah oleh semua lapisan masyarakat. Kempen-kempen yang berkaitan dengan adab ketika menggunakan media sosial haruslah diadakan oleh pihak kerajaan atau organisasi bukan kerajaan bagi mendidik masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak.
ibu bapa juga berperanan untuk mendidik anak-anak mereka tentang perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika menggunakan media sosial, serta menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka sebagai peribahasa melalui terburu biarlah dari derbungnya. Sekiranya usaha-usaha ini dapat dijalankan, sudah pasti kes-kes penyalahgunaan media sosial seperti buli cyber dapat dielakkan serta media sosial menjadi medium penyatuan dan perpaduan masyarakat. Diharap agar media sosial dapat digunakan secara beradab dan beretika. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.